Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 主所爱的弟兄姐妹们，早上好。 Pada hari ini kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. 今天早上我们一同来感谢我们的上帝， Karena kasih setianya kepada kita dilimpahkannya di dalam kehidupan kita. 因为他的慈爱对我们是何等的长阔高深。 Dan pada saat ini kita akan bersama-sama kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Terlebih khusus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 那现在我们要一起来敬拜我们的上帝，一起来听他的话。 Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 在听到之前，让我们一起来祷告。 Bapa kami yang ada di dalam surga, 坐在天上的父， Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. 我们在主耶稣基督里面所敬拜的上帝， Tuhan, kami datang bersyukur di hadapan Tuhan untuk kasih setia Tuhan kepada kami. 我们来到你的面前，要向你献上感谢，感谢你对我们的恩爱。 Kami bersyukur ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kami. 我们感谢你时刻临在我们生活的里面。 Tuhan, di tengah-tengah keadaan kami mengalami pandemi COVID-19 ini, 主要当我们在面对新冠肺炎的疫情的时候， ada banyak orang yang sangat menderita bahkan harus kehilangan nyawa karena wabah ini ya Tuhan. 有很多的人非常的痛苦，甚至他们失去了自己的性命。 Tetapi sekali lagi kami datang di hadapan Tuhan bersyukur kepadamu 但是我们来到你的面前，要向你献上感谢， untuk kasih dan berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. 感谢你对我们的爱跟赐福。 Saat ini biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan boleh menjadi satu pedoman di dalam kehidupan kami. 愿今天早上我们所思想的上帝的话，能够成为我们生活的指南。 Karena kami tahu ya Tuhan hanya firman Tuhan yang dapat menghibur dan menguatkan kami. 因为我们知道，唯有你的话能够来安慰、来帮助我们。 Berkati kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah mereka boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. 祝福你的两位仆人，让他们所讲的话是按着你的心意。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣的名，我们感恩祷告， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Hari ini 10 Mei 2020. 今天是5月10号， Tepat kita memperingati Hari Ibu Internasional. 我们一同来纪念国际母亲节。 Maka itu dengan penuh kasih dan hormat kami menyatakan mengucapkan selamat untuk para ibu sekalian. 以真诚的心，我要跟大家说，祝各位母亲母亲节快乐。 Semoga Tuhan memberkati setiap ibu di dalam segala kehidupannya. 愿上帝赐福每一位母亲，祝福你们的生活。 Dan saat ini kita akan mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Tang Ni Lao Le. 此刻我们要来一起来听一首的诗歌，当你老了。 Lagu ini mengingatkan kita betapa besar kasih orang tua, khususnya ibu kepada kita, kepada anak-anaknya. 这一首诗歌提醒我们，父母，特别是母亲对于儿女的爱是何等的大。 Kita akan mendengarkan lagu ini. 我们要一起来听这一首的诗歌。 当你老了，头发白了，睡意昏沉。当你老了，走不动了，炉火旁打盹，回忆青春。
消息，这就是我心里的歌。多少人曾爱你青春欢畅的时辰，爱慕你的美丽，假意或真心。只有一个人还爱你虔诚的灵魂，还你苍老的脸上的皱纹。当你老了，眼眉低垂，灯火昏黄不定。当我老了，我要为你唱起这首心里的歌。Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们， Sebagai seorang anak, 作为儿女， sepatutnya lah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada ibu kita. 我们应该感恩感谢我们的父母。 Dia adalah seorang atau sosok yang sudah sangat berjasa di dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya. 我们的妈妈在我们长大成人的事上，对我们有很大的贡献。 Melahirkan kita, membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. 他生下我们，并以真诚的爱抚养我们长大成人。 Sekali lagi karena itu saya mengajak kita untuk mengucapkan terima kasih, bersyukur kepada Tuhan untuk kehadiran seorang ibu di dalam kehidupan kita. 为此，我邀请大家一同来感谢上帝，就是他给我们这样好的妈妈。 Dan sesuai tematik kita pada hari ini, ibadah seorang ibu atau yang lebih tepatnya doa seorang ibu. 那今天我们就是按着我们教会所给的主题，我们来思想一位母亲的敬拜。 Kita akan bersama-sama belajar dari seorang ibu, yaitu Hana, yang terdapat di dalam 1 Samuel 1 ayat 9 sampai ayat 18 dan pasal yang kedua ayat 22 sampai 26. 我们要从一位母亲的身上，就是从哈拿的身上来学习。我们来看撒母耳记上第1章第9节到第18节和第2章22节到26节。 Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Saya akan membaca di dalam bahasa Indonesia dari pasal 1 Samuel 1 ayat yang ke-9 sampai 18. Dan nanti Guru Injil Paul akan membacakan di dalam pasal yang kedua ayat 22 sampai 26. 我会用印尼文来读第1章的第9节到第18节，等下第2章的22节到26节用中文来读。 Firman Tuhan demikian. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk
Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. 撒母耳记上2章22节到26节，以利年甚老迈，听见他2个儿子带以色列众人的事，又听见他们与会幕前伺候的妇人苟合，他就对他们说：“你们为何行这样的事呢？我从这众百姓听见你们的恶行，我儿啊，不可这样。我听见你们的风声不好，你们使耶和华的百姓犯了罪。人若得罪人，有士师审判他；人若得罪耶和华，谁能为他祈求呢？然而他们还是不听父亲的话，因为耶和华想要杀他们。孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。” Saudara, di ayat 26 dikatakan, "Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia." 弟兄姐妹们，26节里面说，孩子撒母耳渐渐长大，耶和华与人越发喜爱他。 Saya percaya bahwa setiap ibu mengharapkan anak yang dilahirkannya seperti Samuel yang disukai di hadapan Tuhan dan manusia. 我相信每一位作为母亲的，都希望自己所生下的孩子能够像撒母耳那样，耶和华与人喜爱他的心不断的加增。 Samuel dikatakan Samuel itu adalah anak yang baik, anak yang menyukakan, yang menyenangkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi terlebih di hadapan Tuhan. 这里面说到撒母耳是一个好的孩子，人喜爱他，不单单是人喜爱他，甚至耶和华也是喜爱他。 Karena itu pada kesempatan ini kita akan melihat apa yang membuat Samuel demikian. 为此，透过今天的机会，我们来学习是什么样的原因让撒母耳这样子呢？ Yang pertama kita memperhatikan di ayat yang pasal yang pertama dari bacaan kita hari ini. 第一样，让我们透过我们所读的第1章的圣经的里面，我们来看。 Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." 20节里面说，哈拿就怀孕，日期满足，生了一个儿子，就给他起名叫撒母耳，说：“这是我从耶和华那里求来的。” Saudara, Samuel itu adalah hasil jawaban daripada Hana ibunya. 撒母耳的出生是哈拿不断对上帝祷告的结果。 Dia mengatakan, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." 他说：“这是我从耶和华那里求来的。” Di dalam ayat sebelum yang kita baca tadi, ayat di dalam pasal 1 ini, 那就是我们刚才所读的经文的上半部分， khususnya di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7. 特别是第6跟第7节的里 Saya 面。 bacakan bagian ini. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan,
Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. 便利拿见耶和华不使哈拿生育，就做他的对头，大大激动他，要使他生气。每年上到耶和华殿的时候，以利加拿都以双份给哈拿，并毗尼拿仍是激动他，以致他哭泣不吃饭。 Saudara, Elkana yaitu suami daripada Hana itu memiliki 2 istri. 弟兄姐妹们，以利加拿有2个的妻子， Yang pertama adalah Hana dan lainnya adalah Penina. 一个是哈拿，另外一个是毗尼拿。 Penina di sini dikatakan disebut sebagai madu daripada Hana. 毗尼拿就是他的另外的一个妻子。 Madu itu bukan istri selingkuhan, saudara, tapi dia adalah istri sah yang lain selain daripada Hana. 毗尼拿不是不正经的一个的不合法的妻子，而是以利加拿合法的妻子。 Dan di dalam ayat 4 dikatakan Penina itu memiliki anak laki-laki dan anak perempuan. 这里面就说毗尼拿他拥有儿女， Sementara Hana, firman Tuhan berkata, Tuhan telah menutup kandungannya. 这里面上帝的话说，耶和华使哈拿不生育。 Pada zaman itu, seorang ibu, seorang istri, seorang perempuan jika tidak melahirkan, maka itu adalah hal yang sangat memalukan, saudara. 在当时的时代，作为一个女性，一个妻子，如果她不能够生育，那是很羞辱的一件事情。 Karena dia anggap dia mengalami hukuman daripada Tuhan. 那这样的女子被意味着说是受到上帝的刑罚的女子。 Dan itulah pergumulan yang dialami oleh Hana pada saat itu karena Penina yaitu madunya sering kali menyakiti hatinya. 那是哈拿所面对的挣扎，就是她的毗尼拿不断的来激动她。 Tapi yang menarik saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Hana terhadap Penina yang suka menyakitinya ini. 但是吸引我们的就是当这一个毗尼拿来这样子的羞辱来激动她的时候，哈拿的反应。 Tidak seperti yang dilakukan oleh istri atau istri zaman sekarang ini. 就是不像现代的妻子们的做法。 Kita banyak menyaksikan ada istri yang satu kemudian menganiaya atau memukuli, memarahi istri yang lain. 那在现实的里面，我们看到有很多的女子，因为她就来压迫她丈夫的另外一个妻子。 Tetapi Hana sangat berbeda dari apa yang kita baca melalui firman Tuhan pada saat ini. 那透过我们所读的经文告诉我们，哈拿是完全的不一样。 Dari ayat 9 sampai ayat 18 dikatakan Hana itu datang di hadapan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. 在第9节到第18节里面告诉我们，哈拿她来到上帝的面前来祷告。 Hana tidak melakukan sesuatu yang kasar kepada Penina. 哈拿没有以很残暴或者是很不好的方式来报复毗尼拿。 Ataupun meminta Elkana suaminya untuk bertindak kepada istri yang lain. 或者要求她的丈夫来责罚这个毗尼拿。 Sekali lagi firman Tuhan memaparkan kepada kita bahwa Hana datang berdoa di hadapan Tuhan. 但是圣经的话告诉我们，哈拿在那样的处境，她来到上帝的面前来祷告。 Dari sini kita melihat saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Hana sangat berpengaruh kepada anak yang dilahirkannya. 在这里，让我们看到哈拿所做的这一些的行动，对她的孩子的影响非常的深。 Tidak heran kalau Alkitab mencatat bahwa Samuel itu makin disukai di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. 为此不奇怪的，圣经里面提到说，撒母耳渐渐的长大，耶和华和人越发的喜爱他， Karena dia memiliki seorang ibu yang taat beribadah kepada Tuhan. 因为他拥有一位持续不断敬拜的母亲。 Ia memiliki seorang ibu yang datang kepada Tuhan, mencurahkan pergumulannya kepada Tuhan. 他拥有一位母亲，
愿意来到上帝的面前来倾心吐意。 Jadi yang saya mau katakan di sini adalah apa yang dialami oleh Samuel, seorang anak muda yang semakin disukai itu karena doa dari seorang ibu. 为此，我要说，撒母耳他能够在神和在人的面前不断的蒙人的喜爱，那是因为透过他母亲的祷告。 Hal yang kedua yang kita mau lihat dari kehidupan Samuel, hal yang mempengaruhi Samuel menjadi seorang yang berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. 那第二样的事情就是影响撒母耳，以致他能够在神和在人的面前蒙喜爱的原因是。 Di ayat yang ke-21 dari pasal 1 dikatakan Elkana, laki-laki itu, suami daripada Hana, pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. 在21节里面提到说，以利加拿和他全家都上示罗去，要向耶和华献年祭，并还所许的愿。 Saudara, dari sini kita melihat bahwa bukan hanya ibunya atau bukan hanya mamanya Samuel yang taat berdoa kepada Tuhan. 那这里面就让我们看到，不单单是他的母亲撒母耳的母亲，她持守在上帝的面前敬拜祷告。 Tetapi Elkana juga, suami daripada Hana, adalah seorang ayah yang sangat takut akan Tuhan. 那作为他的爸爸就是以利加拿，他也是非常的敬畏上帝。 Dikatakan dia mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan nazarnya kepada Tuhan. 这里面提到说，他每年向耶和华献上年祭， Setiap tahun mereka rutin mempersembahkan korban kepada Allah. 就是每一年他们都例行，就是向上帝献上祭物。 Sehingga di sini tidak menjadi alasan bagi seorang ayah untuk berkata bahwa tanggung jawab kerohanian anak adalah ibu. 为此，没有一个做丈夫的说，管理孩子们的属灵呢，那是妈妈做的事情。 Dari kehidupan keluarga Samuel kita belajar bahwa ibu dan ayah bertanggung jawab untuk kerohanian anak-anak atau keluarganya. 那透过撒母耳的这个事情，就让我们看到，对于儿子们的灵性呢，父母有责任。 Bagian firman Tuhan yang dibacakan oleh guru Injil Paul tadi mengisahkan tentang anak-anak Eli yang sangat jahat di hadapan Tuhan. 在刚才我们所读的22到26节的里面，就提到以利的儿子们非常的残忍、恶行。 Dan di sini menjadi satu pergumulan saya ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mengapa Hana menyerahkan anaknya di tengah-tengah keluarga yang sangat jahat, anak-anak yang sangat jahat. 当我在思想这一段的圣经的时候，给我带来一些的困惑：为什么哈拿他甘愿，就是他能够让他的孩子去到这一些以利的儿子们的当中，他们是那样的邪恶？ Apakah Hana tidak khawatir, tidak takut sebagai seorang ibu untuk menyerahkan anaknya bersama-sama dengan anak Eli yang dikatakan Alkitab mengatakan bahwa mereka sangat jahat di hadapan Tuhan? 为什么哈拿他能够忍心让他的孩子们在以利的这些的邪恶的儿子们面前和他们生活在一起呢？ Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, 弟兄姐妹们， saya percaya bahwa mungkin Hana memikirkan hal-hal yang demikian. 或者他拿可能会有这样子的一些的担忧。 Mungkin Hana di dalam hatinya merasa jangan-jangan Samuel ini bisa terpengaruh oleh anak-anak Imam Eli. 可能在他的心里面，他想，他可能会害怕、担心他的孩子就是撒母耳受到这些以利的孩子们恶行的影响。 Tetapi di dalam keadaan yang demikian, Hana tetap datang menepati janjinya kepada Tuhan untuk menyerahkan Samuel untuk dibimbing oleh Imam Eli. 那虽然在那样子的一个处境的里面，哈拿仍然就是持守他对上帝的应许，就是带他的孩子，奉献他的孩子，让以利来带领他的孩子。
Sebelum Hana mengandung Samuel, dia sudah berjanji kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan memberikan atau memperhatikan hambamu, anak ini akan kupersembahkan kepada Tuhan. 在哈拿还没有怀孕之前呢，他就跟上帝来祷告：若是上帝你给我一个儿子，我会将这个孩子奉献来服侍你。 Dan sekali lagi saya mau mengatakan bahwa meskipun dia diperhadapkan dengan situasi yang sangat sulit pada saat itu, 我再说，虽然哈拿面对一个很深的一个的处境，就是很复杂的处境， dia tetap menepati janjinya kepada Tuhan dengan menyerahkan anaknya Samuel untuk dibimbing dan melayani di bait suci. 他仍然持守他对上帝的应许，他奉献他的孩子，让他住在圣殿的里面来服侍上帝。 Ini adalah ketaatan yang sekali lagi kita lihat dari seorang Hana, ibu daripada Samuel. 这就是哈拿他对上帝的顺从，他对上帝的一个委身。 Saya mau berkata bahwa ketaatan Hana dan suaminya Elkana menjadi satu pondasi bagi Samuel sehingga dia tidak goyah meskipun dia menyaksikan kejahatan anak-anak Eli. 我在说，撒母耳的父母们对上帝的顺从，为他的信仰奠定了坚持的基础，以致虽然他看到一定孩子们的恶行，他不受到他们的影响。 Setiap harinya dia harus menyaksikan anak-anak Eli itu melakukan hal-hal yang tidak baik di rumah Tuhan, di bait suci. 每一天早上，他亲眼看到以利的孩子们，他们在上帝的面前做那些不好的事情。 Tetapi tidak sedikit pun Samuel terpengaruh. Bahkan dengan tegas Alkitab mengatakan Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. 但是撒母耳却是出淤泥而不染。他在里面提到说，撒母耳渐渐的长大，耶和华与人喜爱他的心越发的加增。 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， saya mau berkata bahwa bukankah ini harapan atau doa daripada ibu atau orang tua untuk setiap anak-anaknya. 那这不是我们对我们孩子们的祷告，对他们的渴望吗？ Karena itu di dalam renungan pada saat ini saya memberikan 3 poin untuk kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. 为此，透过今天早上我们所思想的这一段的圣经，我就给大家3方面的教导。 Yang pertama adalah jadikanlah Tuhan tempat untuk mencurahkan seluruh pergumulan kita. 第一样就是让上帝成为我们倾心吐意的地方。 Di dalam pasal 1 tadi ayat 15 dikatakan firman Tuhan berkata, tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati, anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. 15节，哈拿回答说：“主啊，不是这样，我是心里愁苦的妇人，清酒、浓酒都没有喝，但在耶和华面前倾心吐意。” Ini adalah contoh yang baik yang bisa kita ikuti sebagai orang tua, terlebih khusus seorang ibu. 那这是一个很好的榜样，是我们做父母的，特别是母亲的，能够来效法的。 Karena dari apa yang dialami oleh Hana ketika datang mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, Tuhan menjawabnya. 因为当哈拿面对内心的挣扎，面对很多的问题的时候，他来到上帝的面前，倾心吐意，上帝听他的声音。 Meskipun dengan hati yang sangat pedih, tetapi kemudian setelah mencurahkan isi hatinya di hadapan Tuhan, dikatakan mukanya tidak muram lagi, saudara. 虽然他内心带着很多的愁苦，但是当他祷告之后，他就面无任何的愁容。 Meskipun jawaban doa pada saat itu belum dialami oleh Hana, tetapi setelah mencurahkan pergumulannya di hadapan Tuhan, dia mengalami sukacita. 虽然那个时刻
就是孩子他的祷告就是还没有生下孩子，但是当他祷告完，他交托完之后，他的内心的里面没有任何的忧愁，而是充满了喜乐。 Hal yang kedua yang bisa kita teladani dari seorang Hana, 第二样的事情就是我们可以从哈拿的身上来学习的， doa menjadi benteng atau topangan untuk keluarga kita. 祷告成为我们家庭的保障，或者就是我们家庭的支撑。 Kita tidak bisa menjaga anak kita seharian penuh, apalagi kalau mereka sudah beranjak dewasa. 我们不能一整日的来监护、来看守我们的孩子，甚至更何况是当我们的孩子变长大成人之后， Kita tidak bisa terus bersama-sama dengan mereka di dalam kehidupan mereka. 我们不能够时刻陪在他们的身边，一同的面对他们的生活。 Tetapi apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu, sebagai orang tua adalah menopang mereka, membentengi mereka dengan doa kita. 但是作为一位母亲，作为父母，我们可以用我们的祷告来支持，来成为他们坚固的保障。 Sekali lagi saudara, bahwa doa itu bisa menjadi topangan, bisa menjadi benteng bagi keluarga kita. 我在说，祷告能够成为家庭的支撑，或者成为家庭的堡垒。 Karena kita tahu hanya Tuhan yang sanggup menjaga kita dan memelihara kita. 因为我们知道，唯有上帝有能力来眷顾、保守我们。 Dan yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kehidupan Hana bersama dengan keluarganya, 第三样，我们可以透过哈拿他们一家来学习的， iman adalah warisan yang bisa kita berikan untuk keluarga kita. 信仰是我们家庭的遗产。 Saya mengajak kita membaca 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 我邀请大家来读提摩太后书第1章第5节。 2 Timotius 1 ayat yang kelima. 提摩太后书第1章第5节。 Saya akan bacakan bagi saudara sekalian firman Tuhan ini, 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 想到你心里无伪之信，这信是先在你外祖母罗以和你母亲有尼基心里的，我深信也在你的心里。 Iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Eunike. 这个的信首先在你祖母罗以的心里，还有你母亲有尼基的心里。 Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. 我深信也在你的心里。 Saudara, ini adalah surat yang dikirimkan oleh Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. 弟兄姐妹们，这一封书信是保罗写给他属灵的儿子提摩太的信。 Paulus tahu bahwa iman yang dimiliki oleh Timotius pada saat itu adalah warisan yang diberikan oleh neneknya dan juga ibunya Eunike. 保罗知道，在提摩太的心里面所持有的那一份的信心，是从他的祖母以及他的母亲所传扬下来的。 Iman yang menuntun Timotius untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan, bahkan melayani Tuhan. 这样的信心让提摩太能够活着讨上帝的喜悦，能够来侍奉上帝。 Dan iman itulah yang diwariskan oleh Hana kepada Samuel anaknya. 那这样的信心也是哈拿所传承给撒母耳的。 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， jangan berpikir apa yang harus saya wariskan, harta apa yang harus saya wariskan untuk anak-anak saya. 不要想着说我到底能够给我的孩子留怎样的遗产。 Saya mau berkata kepada kita sekalian bahwa harta warisan yang paling berharga yang kita bisa wariskan kepada anak cucu kita adalah iman. 我再说，我们能够留给子女们最大的遗产，就是我们的信仰，我们的信心。 Karena ketika mereka beriman, anak-anak kita, anak cucu kita beriman kepada Tuhan,
当我们的儿女、我们的儿孙们来对上帝有信心的时候， mereka dapat menjalani atau menghadapi tantangan hidup ini. 他们能够很好的应对他们人生当中所面对的苦难。 Mereka tidak akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang menyesatkan mereka, yang membuat mereka undur daripada Tuhan. 那他们不会很容易的受到世界的影响，以至于他们远离上帝。 Oleh karena itu pada hari ini 为此，借着今天早上， saya sekali lagi mau berkata kepada kita sekalian, 我要跟大家来说， mari kita memelihara ibadah kita di hadapan Tuhan, 让我们好好的持守我们对上帝面前的敬拜， supaya itu menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi cucu kita. 以至于这样的事情能够成为我们孩子们还有孙们的榜样。 Sehingga di dalam kehidupan mereka menjadi anak-anak yang menyukakan, anak-anak yang menyenangkan, berkenan di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. 以至于他们能够成为一个在上帝的面前，在人的面前都讨欢喜的人。 Tuhan memberkati kita sekalian dan menolong kita di dalam segala kehidupan kita. 愿上 Amin. 帝来赐福帮助我们在我们人生的每一个的阶段。阿门。 Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. 我们一起低头来祷告。 Bapa di dalam surga, kami datang bersyukur di hadapan 就 Tuhan. 在天上的父，我们向你献上感恩。 Memiliki saksi-saksi iman yang boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami. 有很多信仰者的见证成为我们的榜样。 Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kehidupan Hana bersama dengan keluarganya dan anaknya Samuel boleh menjadi contoh bagi kami semua ya Tuhan. 我们很感恩，透过哈拿他们一整家人的见证，带给我们祝福。 Biarlah di dalam kehidupan kami juga boleh memelihara ibadah kami di hadapan Tuhan. 主要求你帮助我们，让我们在日常生活当中，我们也可以持守对你的敬拜。 Kami boleh mewariskan iman kami untuk anak cucu kami. 我们可以将我们的信仰、我们的信心传承给我们的下一代。 Kami boleh membentengi keluarga kami dengan doa-doa yang kami panjatkan di hadapan Tuhan. 我们可以透过我们的祷告来守护我们的家庭。 Dan kami menjadikan Engkau sebagai tempat untuk mencurahkan seluruh pergumulan kami ya Tuhan. 我们让你成为我们倾心吐意的地方。 Bapa di surga, berkati jemaat-Mu di tempat ini. 主要祝福你的会众， Berkati kami semua ya Tuhan. 祝福我们在座的每一位， Baik sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah maupun sebagai seorang anak. 不论是我们作为丈夫、母亲，或者是作为儿女， Supaya kami menjadi satu keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga kami, mengasihi orang lain. 让我们能够成为一个爱父母、爱家庭、爱身边的人的家。 Berkati firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini, kiranya boleh menjadi remah di dalam kehidupan kami. 愿你的话成为我们生活的指南。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. 奉主耶稣的名，我们祷告， Amin. 阿门。